Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita meneruskan pengajian pada malam bahagia ini. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis yang mana dengannya dosa-dosa kita diampunkan, hajat-hajat kita dikabulkan, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada segala bala, daripada segala wabah, daripada segala musibah di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi kita pintu kefahaman dalam agama, dan yang mana dengannya dapat kita melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan mudah-mudahan Allah menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa, dan matikan kita dalam husnul khatimah, dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita akan masuk kepada kitab Da'watul Tamah. Seperti biasa, insya-Allah sebelum kita meneruskan dalam pengajian kitab Fathul Mu'in, InsyaAllah. Muka surat 142. Bismillah. Dalam sebuah hadis yang lain, siapa yang berpetang dalam keadaan penat lelah kerana mencari rezeki yang halal, dia berpetang dalam keadaan terampun dari dosanya. Ini adalah berkenaan dengan hadis Nabi SAW yang mana apabila seseorang itu keluar daripada rumahnya dan untuk mencari rezeki yang halal, yakni maksud daripada dia keluar daripada rumah mencari rezeki yang halal untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada isterinya, nafkah kepada ahli keluarganya, maka keluarnya daripada rumah ini dia adalah ibadah. Sebab keluarnya daripada rumah adalah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat dari sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan, siapa yang berpetang dalam keadaan penat lelah, man amsakalan min amalil halal, yakni dia keluar daripada rumahnya dan dia bekerja ataupun dia berniaga, dan niatnya adalah untuk melaksanakan tanggungjawabnya seperti mana kita mengatakan, maka amsa maghfuran lah, maka ini merupakan satu ibadah yang mana dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya. Maka di sini sekali lagi kita dapat lihat bagaimana Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya apabila seseorang itu keluar yang ni untuk bekerja ataupun berniaga, dia ada kena mengena dengan agama. Jadi agama Islam dia tidak hanya bersangkut paut dengan ibadah sahaja, tetapi dia bersangkut paut dengan muamalat, dia bersangkut paut dengan setiap yang ni perkara yang kita melaksanakannya ada kaitannya dengan agama. Jadi dia bukan saja setakat solat 5 waktu ataupun yang duduk di masjid, berzikir dan baca Quran dan sebagainya, tetapi Islam mengajarkan kepada kita apa saja usaha yang kita melaksanakannya, dan kita menjadikan maksud untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan pahala atas penat lelah yang kita telah melakukan. Jadi ini pada hakikatnya berita gembira bagi kita umat Nabi SAW. Dia adalah berita gembira. Hari ini kalau kita mengatakan kepada orang yang bekerja, misalan di Singapura lebih-lebih lagi, misalan sentiasa kadang-kadang ada orang ini dia mengatakan, oh kita tak ada masa, kita keluar bekerja dan sebagainya, balik malam dan sebagainya, dan ini keadaan kita begini dan sebagainya. Pada hakikatnya hadis-hadis seperti ini adalah berita gembira bagi kita. Yang ini Islam mengajarkan kepada kita, kalau niat kita betul dan kefahaman kita betul dalam agama, maka pekerjaan kita adalah ibadah kita. Pekerjaan kita adalah masjid kita. Yang ini maksudnya, tiap-tiap saat kita berada di tempat kerja kita mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuba bayangkan, kalau satu orang itu bekerja selama hatta 11 jam ini misalan. Tetapi dengan syarat-syaratnya. Bukan maksudnya semua orang bekerja dapat kelebihan ini. Tetapi dengan syarat-syaratnya, niat dia nak kena betul, usahanya nak kena betul, maksudnya nak kena betul, dia kena faham, mesti ada kefahaman, mesti ada ilmu. Dia nak kena faham ini. Apa ikatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia
kaitkan pekerjaannya dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan dia melaksanakan niat-niat yang baik, niat-niat yang baik, maka tiap-tiap saat dia berada di tempat kerjanya, dia mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia keluar fi sabilillah. Jadi kalau seseorang muslim ini faham ini perkara seperti ini, maka dia tidak akan risau. Dia faham ini keadaannya dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala meredai keadaan yang berada di dalamnya. Sebab saya mengatakan sebelum ini kepentingan bagi kita umat Islam untuk memahami mawaqif, untuk memahami keadaan kita. Sebab kalau kita tidak dapat memahami keadaan kita, masalah ini. Kita tidak dapat kaitkan diri kita dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita faham ini agama kita dan kita faham apa Allah nak daripada kita dalam keadaan yang kita berada di dalamnya, baru kita akan faham bagaimana kita nak beramal dan bagaimana kita nak mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang anda punya FB boleh tag nak. Tapi cuma tengok macam mana. Sebab tadi Ana ada bilang apa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah insya-Allah. Dalam hadis-hadis seperti ini saya rasakan di Singapura ini banyak kita nak membicarakan. Ini subhanallah kebetulan Al-Imam Al-Haddad dia mengkhususkan fasal ini dan ini bab yang penting bagi kita di Singapura ini. Sebab kita di Singapura ini dikenali ini sebagai apa? Orang yang paling sibuk dalam Wallahu a'lam dalam dunia. Kalau habaib daripada Yaman datang, dia kata orang Singapura ni tak boleh kacau dah. Sentiasa ni. Kalau untuk hadis ni boleh kaitkan dengan apa ni pasal dia fisabilillah. Jadi boleh kaitkan dengan apa ni pelajar-pelajar ataupun kalau pelajar yang ni fisabilillah, yang ni dia keluar dengan niat untuk melaksanakan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita mengatakan dia fardu ain ataupun fardu kifayah. Sama ada dia fardu ain. Sebab pelajar ini, apa yang dia belajar ini, dia boleh jadi fardu ain, dia boleh jadi fardu kifayah. Kalau dia belajar ilmu fiqh misalnya, fardu ain. Dia belajar ilmu tasawuf, fardu ain. Hatta kalau dia fardu kifayah misalnya, dia keluar ke universiti, dia belajar kedoktoran. Ataupun dia belajar engineering misalnya, ini adalah fardu kifayah. Tapi dengan syarat dia mesti faham perkara ini. Dia mesti faham pertama sekali ini adalah fardu kifayah. Dan dia mesti faham yang dia sedang melaksanakan fardu kifayah. Dan dia kena faham yang Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkannya dan meletakkannya dalam keadaan ini dan kaitannya dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan niatnya kerana Allah. Nampak tak? Niatnya ini untuk melaksanakan fardu kifayah tersebut. Baru kita mengatakan ini fisabilillah. Tetapi kalau satu orang ini dia pergi sekolah yang ini seperti macam orang biasa misalnya, kita ni kenapa ini pergi sekolah, dia mengatakan nanti nak jadi engineer, nak jadi doktor dan sebagainya. Tetapi niat dia, fikirannya sama sekali tidak ada agama. Agama khalas. Kebanyakan orang hari ini, lil asaf ini, kebanyakan orang hari ini, kalau kita menanyakan kepada mereka, dah besar nak jadi apa ke, ataupun kita mengatakan nanti dah graduate nak buat apa dan sebagainya, yang ni kita lihat pemikiran orang semua dunia. Dia tidak ada fikir sama sekali tentang akhirat. Sebab mungkin kepahamannya, agama Islam ini hanya setakat seperti mana kita mengatakan tadi. Setakat apa? Setakat solat 5 waktu. Ada orang faham, subhanallah, ada orang Islam, dia punya fahaman, agama ini dalam masjid saja. Zakat kita melaksanakan solat 5 waktu, kita puasa pada bulan Ramadan, kita mengeluarkan zakat, kita pergi haji dah, alhamdulillah. Selain daripada itu saya boleh buat apa yang saya suka. Maksudnya tidak ada kena dengan agama. Ini adalah salah faham. Yang kita umat Islam hari ini, kita bertanggungjawab ini untuk macam mana kita nak selesaikan masalah ini. Sebab ini masalah yang besar. Sekarang mungkin ramai orang Islam ada kesedaran sikit. Tapi kalau 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, mungkin lagi teruk keadaan. Wallahu a'lam. Jadi itu sebab ini penting hatta bagi pelajar-pelajar di sekolah universiti misalnya yang belajar engineering, ada belajar IT dan sebagainya. Ini ilmu fardu kifayah pada hakikatnya. Tapi mereka nak kena faham ini masalah ini. Dia nak kena faham supaya insya-Allah kalau dia memahami dan dia memasangkan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan dia sedang melaksanakan fardu kifayah. Nampak tak? Dia sedang melaksanakan fardu kifayah. Ini orang fisabilillah. Dia keluar daripada rumahnya, dia fisabilillah. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan berkenaan dengan malaikat, ya. Wa innal malaikata la tajnu ajnihatah li talibi ilm. Tapi dengan syarat dia mesti ada kait mengait dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ini kerana dunia. Itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan, "Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha." Barang siapa yang hijrahnya kerana dunia, dia hijrah yang ini. Dia keluar daripada Makkah ke Madinah, tetapi maksud daripada dia melakukan hijrah bukan kerana Allah. Apa Nabi SAW ini mengatakan? Yusibuha. Dia akan mendapatkan apa yang dia niat. Dia kalau niat dunia, Allah akan bukakan dunia. Man arada al-ajila ajjalna lahu. Ini seperti Al-Imam Al-Haddad juga mengatakan dalam kitab
adab sulukil murid dalam muqaddimah. Yani firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang nak dunia, Allah mengatakan ajilah ajalna lahu, kami akan memberikan kepada dia di dunia. Tetapi dia tidak akan mendapatkan apa bahagian daripada akhirat. Itu sebab kita sebagai orang Islam harus kita memasangkan niat. Ini disebabkan kita lihat Imam Bukhari. Hadis yang pertama sekali dalam Bukhari, dia meletakkan hadis ini. Hadis innamal a'malu binniyat. Apa sebabnya? Sebab kalau kita silap dekat sini, ini masalah ya. Kita boleh bekerja dan kita boleh macam-macam benda kita boleh buat, tapi kita dapat pahala kosong. Betul ke tidak? Sebab niat kita bukan kerana Allah. Niat kita kalau kerana dunia, kita tidak mendapatkan Allah. Jadi itu sebab apa saja kita melakukan, Islam mengajarkan kepada kita nak kena membetulkan niat kita. Baru kita mendapatkan anugerah insya-Allah taala daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tersebut di dalam berita lama atau athar bahawasanya kita dalam istilah dalam ilmu hadis ada satu nama al-athar. Al-athar ini adalah riwayat daripada sahabat. Dia alif sa dengan ra. Kalau kita baca kitab misalan, dia mengatakan al-athar, ini al-athar. Ada riwayat daripada athar. Ataupun ruwiya fil athar. Yang ini maksudnya dia diriwayatkan oleh sahabat. Sahabat mengatakan sesuatu. Dia menceritakan sesuatu misalan. Ini kita mengatakan ini adalah athar. Naam. Bahawasanya Allah Ta'ala menyukai seorang mukmin yang mempunyai pekerjaan dan membenci seorang yang penganggur yang tidak bekerja untuk dunianya maupun akhiratnya. Naam, ini perkara juga kita harus faham ya. Islam tidak menggalakkan seorang mukmin untuk menganggur. Ini maksudnya dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak melakukan perkara yang memberikan manfaat kepada dunianya, dan dia juga tidak melakukan perkara yang memberikan manfaat kepada akhiratnya. Kalau sekiranya misalan dia ada pekerjaan dan dia menghabiskan waktunya dalam pekerjaannya, dalam masa yang sama dia menjaga kewajipannya kepada Allah SWT seperti solat 5 waktu dan kewajipan-kewajipan yang lain, maka dia akan mendapatkan pahala daripada Allah SWT atas pekerjaannya. Kalau sekiranya misalan dia tidak bekerja misalan, akan tetapi dia menyibukkan dirinya dengan zikrullah ataupun dia menyibukkan dirinya dengan belajar ilmu agama dan sebagainya, orang seperti ini juga akan mendapatkan pahala daripada Allah SWT atas yakni usahanya. Tetapi masalahnya seperti mana Imam Haddad mengatakan, dia tidak melakukan yang pertama dan juga tidak melakukan yang kedua. Yani dia tidak melakukan yang pertama, ini misalan dia tidak ada usahakan atas pekerjaan ataupun perniagaan dan sebagainya. Dalam masa yang sama dia juga tidak menghabiskan masanya dalam mengingati Allah SWT ataupun belajar ilmu agama dan sebagainya. Dia tidak melakukan yang pertama dan juga dia tidak melakukan yang kedua. Ini yang dalam Islam tidak digalakkan sama sekali. Sebab apa? Sebab dia menghabiskan masanya dan dia tidak mendapatkan apa-apa manfaat di dunia dan juga tidak mendapatkan manfaat di akhirat. Dan Islam sangat prihatin tentang bagaimana kita menggunakan masa kita. Sebab Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Yani Allah Subhanahu wa taala sembah ini demi masa. Disebabkan masa ini ulama kita mengatakan dia adalah daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, dan seperti mana Imam Razali mengatakan dalam kitab Bidayatul Hidayah, masa kita adalah capital kita. Masa kita dia mengatakan ra'sul mal. Dia adalah kita punya modal. Bagaimana kita nak menggunakan modal seolah-olah kita dalam perniagaan ni. Macam orang dalam perniagaan dia mesti ada capital. Kita apabila dalam kehidupan di dunia ini, bagaimana kita nak mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, kita perlukan ada capital. Apakah capital untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala? Masa. Itu sebab masa kalau berlalu, maka kita akan menjadi rugi kalau sekiranya dia berlalu dalam keadaan kita tidak mendapatkan manfaat ini daripadanya. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyamakan seorang yang berusaha untuk mencukupi dirinya dan anak isterinya yang bergantung kepadanya daripada mendadah tangan kepada orang lain, seperti seorang mujahid yang berjihad fisabilillah. Naam, ini adalah ada hadis Nabi SAW. Ini subhanallah, ini kita tak ada. At least sampai macam matahari terbit baru bolehlah pergi. Ini semua hadis ini memerlukan sedikit isyarah. Jadi kalau 15 minit insya-Allah minggu depan cantik ini kalau hadis ini. Hadis yang akan datang ini hadis yang penting ya. Hadis yang akan datang ini, masya-Allah hadis yang sahih ini. Nanti insya-Allah kita tangguh insya-Allah pada minggu yang akan datang.